Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Baik, pada siri yang sebelum ni kita ada bincang tentang hadis. Sekarang ni kita akan masuk tentang bab Al-Janaiz, iaitu yang berkaitan dengan cara pengurusan jenazah dan hal-hal yang berkaitan dengan kematian. Baik, pada siri yang lepas daripada hadis Anas bin Malik, Nabi SAW mengatakan, la yatamanniyanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi fa in kana la budda mutamanniyan فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. Dalam hadis Anas bin Malik, Nabi SAW mengatakan, la yatamanniyanna ahadukumul mauta lidurrin nazala bihi. Jangan bercita-cita, jangan berangan-angan untuk mati disebabkan ditimpa musibah. Kadang kita ni ada tekanan, depres terhadap apa yang berlaku. Inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, khuliqal insanu halu'a. Manusia dia ada satu sikap dalam diri, dia ada sifat keluh kesah, dia ada sifat gelisah, dia ada sifat tak tenang. Tetapi apabila dia dapat satu-satu perkara yang dia nak, dia akan simpan, dia akan jaga elok, dia tak mau bagi terlepas. Itu sikap yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan. Jadi baginda mengatakan, jangan sesekali bercita-cita, berazam untuk mati sebab kamu ditimpa musibah. Kerana itu bukan penyelesaian. Kerana itu bukan penyelesaian, itu bukan satu jalan pintas. Mati bukan menyelesaikan masalah. Bahkan kata Nabi mengajarkan satu doa, Allahumma ahyini, hidupkan aku, dengan maksud berikan aku kehidupan, terus hidup, jikalau hidup aku itu baik untuk aku. Dan kalau kematian itu baik, maka matikanlah aku. Jadi itu doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Bahkan yang lepas juga saya dah menceritakan tentang Abi Salamah radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana ketika meninggalnya Abu Salamah ini, isterinya iaitu Ummu Salamah tidak dapat menerima kenyataan pada peringkat awal suaminya meninggal, sehingga beliau mengingati satu doa yang Nabi ajar, iaitu dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepenuh hati mengucapkan kalimah inna lillah itu, sepenuh hati mengucapkan dengan ikhlas, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Ini adalah hadis Nabi kata, ma min muslimin tusibuhu musibatun fayaqulu ma kama amara Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak ada mana-mana muslim yang ditimpa musibah kemudian dia baca ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan sepenuh hati dan meyakini bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan bagi yang lebih baik. Allah akan ganti dengan sesuatu yang terbaik, sama ada kita tahu ataupun tidak.
sama ada kita perasan ataupun tidak, sama ada Allah bagi dalam bentuk yang sama atau bentuk yang lain. Kemudian baginda mengatakan, siapa yang mengucapkan begitu, Allah Subhanahu wa taala akan ganti yang lebih baik daripada apa yang dihilang. Maka apabila Ummu Salamah ini mengucapkan dengan sepenuh hati dan ikhlas, maka Allah Ta'ala gantikan yang lebih baik daripada suami dia, iaitu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk minang dia setelah habis iddah. Nabi masuk meminang Ummu Salamah setelah habis iddahnya 4 bulan 10 hari. Maka tidak ada yang lebih baik daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bermaksud kematian adalah satu perkara yang pasti. Setiap yang hidup mesti dia akan mati. Cuma bezanya macam mana kita menghadapi. Bezanya macam mana kita menghadapi musibah. Kita sabar ataupun tidak. Sebab ada hadis yang lain, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrin. Nabi lalu di satu perkuburan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang menangis di perkuburan tersebut. Lalu apa nasihat baginda kepada wanita tersebut? Nabi kata, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah, jangan melakukan perkara begini. Jangan kamu meratapi kematian yang berlaku. Kemudian dia mengatakan, tanahha anni. Berambus kamu daripada sini. Dihalau Nabi. Sebab apa? Kamu tidak ditimpa musibah seperti mana aku kena. Jadi dia tanpa menoleh ke belakang, dia tak tahu itu siapa dia. Dia dengar suara saja, dia tak tahu yang tegur dia itu adalah Nabi SAW. Lalu bila dah kena halau, Nabi balik. Ada orang bagi tahu kepada wanita tersebut, yang menegur kamu tadi adalah Rasulullah. Kamu halau tadi adalah Rasulullah. Lalu dia dengan penyesalan sebab dia tak tahu itu adalah Nabi. Lalu dia pergi ke rumah Rasulullah, dia ketuk pintu, dia kata, minta maaf, saya ingat orang lain. Lalu kata Nabi, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Kesabaran yang betul, kamu akan dapat ganjaran betul-betul tahap sabar bila kamu terima pada kali yang pertama. Kali yang pertama, kalau kamu betul sabar, maka kamu berada pada kedudukan yang tinggi. Ini bukan senang. Ini cerita dia bukan senang nak sabar. Kita nak cakap boleh, ataupun kita nak suruh orang sabar boleh. Tetapi kita apabila berada pada situasi tersebut, barangkali kita pun hilang sabar juga. Maka murabbi yang terbaik, pendidik yang agung adalah Nabi SAW. Kenapa? Kerana baginda nak menjauhi masyarakat daripada melakukan budaya jahiliah. Budaya jahiliah adalah an-na'yu, meratapi kematian sehingga menyebabkan kemudaratan pada diri sendiri, sehingga mengoyak-ngoyakkan baju dia, seperti mana orang jahiliah meratap terhadap kematian. Maka langkah terbaik, agama mengajarkan kita supaya tidak meniru ataupun tidak mengikut budaya-budaya yang bercanggah dengan syariat. Maka Nabi adalah pendidik yang terbaik. Nabi adalah satu orang murabbi. Bagaimana dikatakan Nabi murabbi? Baginda berjaya mentarbiah zahir dan batin para sahabat. Bukan hanya mentarbiah di sudut zahir, bahkan batin pun Nabi tarbiah. Nabi mengenali setiap orang sahabat ni, apa watak dia, semua Nabi kenal. Senang cakap tu dalam poket lah. Perangai setiap orang sahabat Nabi berada di dalam poket Nabi SAW. Sehingga kan dalam satu hadis Bukhari disebutkan apa? Nabi bertanya kepada Bilal bin Rabah. Ini nak tahu Nabi kenal sungguh ni sahabat ni. Nabi bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa amal yang kamu buat sehingga aku mendengar tapak kaki kamu dalam syurga? Bermaksud apa? Cara Bilal bin Rabah berjalan pun Nabi tahu. Dengar saja berjalan, oh ni Bilal.
Nabi tak kata saya melihat kamu di dalam syurga, tak. Tapi saya mendengar tapak kaki kamu. Maksudnya cara kamu berjalan saya tahu itu kamu. Ini baru dipanggil murabbi. Ini tak, baru bagi ceramah kita panggil dia sebagai murabbi. Baru sekali dua ceramah dah dicop sebagai murabbi. Ini mudah sangat kita memberikan gelaran kepada orang. Maka yang berhak untuk mendapat gelaran tersebut adalah baginda Nabi SAW. Sehingga baginda mentarbiah sampai cara berjalan pun tahu. Kita duduk satu rumah dengan isteri ataupun dengan suami, bukan cara berjalan, kadang suara pun tak kenal. Cakap telefon pun suara pun tak kenal. Boleh tanya ni siapa dia. Nabi SAW adalah satu contoh yang terbaik, yang perlu diikuti. Baik, itu adalah pengulangan sahaja. Ini kita flashback balik yang lepas. Kemudian masih lagi dalam bab yang sama, insya-Allah topik ni berkaitan dengan kematian ni kita akan mungkin dalam 5-6 siri, banyak-banyak hadis dia. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza wada'tum mautakum fil qubur faqulu bismillah wa ala millati Rasulillah." Daripada Ibnu Umar. Ibnu Umar ni satu orang sahabat Nabi, iaitu anak Umar bin Khattab. Ini bila kita baca hadis, kita kena kenal dulu latar belakang perawi hadis. Anak kepada Umar Al-Khattab. Waktu Rasulullah meninggal, waktu Rasulullah wafat, umur beliau masih lagi muda. Antara sahabat yang lewat meninggal dunia. Sewaktu perjalanan hijrah menuju ke Madinah, umur Abdullah bin Umar ni baru 10 tahun. Masih kecil lagi. Maka dia adalah orang yang paling banyak, antara yang terbanyak meriwayatkan hadis. Nabi mengatakan, "Idza wada'tum mautakum fil qubur," apabila kamu meletakkan jenazah di dalam kubur, maka bacalah bismillah wa ala millati Rasulillah. Itu doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bacaan yang perlu dibaca apabila kita meletakkan, memasukkan jenazah di dalam kubur? Kubur dia ada dua kategori. Yang pertama, yang paling banyak dilakukan di tempat kita adalah dengan konsep dipanggil lahat. Lahat itu dengan buat satu lubang di tepi, maka itu dipanggil sebagai lahat. Yang kedua, tanpa melakukan ataupun tanpa buat lubang di tepi, maksudnya terus kebumikan tanpa ada lahat. Ini kebanyakan di tanah Arab dia melakukan begini sebab tak sesuai nak buat lahat. Baik, itu adalah sunnah bagaimana cara menguburkan jenazah di dalam kubur. Ada bacaan dia. Baginda mengajarkan bismillah wa ala millati Rasulillah. Baik, kemudian apabila kematian, kita mungkin pernah dengar satu hadis yang mana baginda menyebutkan al-mayyitu yu'azzabu bi bukai ahlihi alaihi. Al-mayyitu yu'azzabu bi bukai ahli alaihi. Yang dimaksudkan terjemahan dia, mayat itu diazab dengan sebab kesedihan orang yang hidup. Sedangkan kita tengok dalam mayat, baik dosa orang lain tanggungkah? Takkan sebab kita sedih bila berlaku kematian, mayat kena seksa. Itu tak adil. Sedangkan Nabi juga bersedih. Nabi bersedih apabila berlaku kematian anak baginda sendiri yang bernama Ibrahim. Anak Nabi yang bernama Ibrahim, Nabi sedih sehingga mengalirkan air mata. Innal 'aina latadma'u wa innal qalba latahzan. Mata sikat dia mengalirkan air, itu normal. Jadi bukannya bila berlaku kematian kena tahan, tak boleh menangis langsung, tak boleh sedih. Bukan itu maksud dia. Sedih adalah perkara yang biasa. Wa innal qalba latahzan, kata Nabi, hati juga merasai perasaan luluh, sedih. Nabi sedih apabila berlaku kematian Ibrahim AS. Sedangkan dalam hadis lain Nabi sebut mayat itu diazab dengan sebab kesedihan ahli keluarga dia.
Jadi ini kalau dari sudut zahirnya kita tengok macam ada percanggahan. Tapi sebenarnya tak. Kalau orang belajar serius dalam ilmu hadis, dia tak akan ada percanggahan. Jadi macam mana ulama memahami hadis tersebut? Yang dikatakan bersedih itu adalah larangan. Itu adalah ancaman saja supaya jangan meratapi kematian yang berlaku. Jangan meratap lebih-lebih terhadap kematian. Cukup sekadar sedih, tak ada masalah. Kerana mayat di dalam kubur itu kena azab ataupun tidak, itu perkara ghaib. Tapi Nabi SAW, saya sebut sebelum ni, pernah ada saya sebutkan satu hadis. Nabi lalu di satu tempat, kemudian ada di tempat tersebut dua perkuburan lama, usang. Kemudian baginda mengatakan, innahuma la yu'azziban. Kedua-duanya diazab sekarang ni. Kedua mayat dalam kubur ni sekarang ni kena seksa. Dan tidak diseksa melainkan kecuali mesti ada dosa besar. Mesti ada masalah dua orang dalam kubur ni. Lalu baginda mengatakan kepada sahabat, iaitu Anas bin Malik ataupun Abdullah bin Mas'ud, kerana dua orang ni selalu mengiringi Nabi ketika Nabi nak qada hajat. Dulu qada hajat bukan macam sekarang. Baginda qada hajat, baginda akan cari satu tempat yang jauh daripada orang ramai. Nabi perintahkan sahabat ini supaya memotong pelepah kurma untuk dijadikan sebagai sutra. Sutra ni buat dinding, buat alangan supaya bila duduk qada hajat itu orang tak nampak. Lalu setelah selesai, baginda pun jalan tiba di kuburan tersebut. Nabi perintahkan sahabat tadi supaya ambil pelepah tadi. Ambil pelepah, kemudian Nabi pacakkan dekat kubur tadi. Lalu ditanya oleh sahabat, kenapa? Apa fungsi dia? Kenapa dipacakkan pelepah kurma tadi di atas perkuburan? Kemudian baginda menjawab, dia akan bertasbih. Ini fungsi dia. Pelepah tersebut dia akan bertasbih, sekurang-kurangnya dapat meringankan azab kubur selama mana dia masih hidup. Maksudnya selama mana pelepah itu tidak mati, tidak kering, maka dia akan bertasbih. Semua makhluk atas dunia ni dia bertasbih. Bukti dia dalam Quran Allah sebut, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Ma di sini dengan maksud tanaman, tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia, apa saja makhluk. Itu dia panggil ma. Kalau man ini manusia. Jadi Allah menggunakan ma fis samawati wal ard, yang ada 7 petala bumi dan langit, semuanya mengucapkan tasbih kepada Allah. Jadi fungsi dia adalah untuk meringankan azab kubur. Tiba-tiba kita bersihkan kubur, habis sapu licin, tak ada langsung tumbuhan, cabut habis semua. Pokok-pokok semua cabut habis. Itu bukan hiasan. Selalu orang kita dia tanam satu pokok, saya tak tahulah nama pokok tu, tapi pokok tu susah nak mati lah. Ada satu pokok yang daun dia macam warna-warni tu, saya tak tahulah, mungkin ada yang tahu nama pokok tu. Tanam situ, fungsi dia untuk apa? Sama, istimbat dia adalah daripada perbuatan Nabi SAW. Tanam pokok hidup. Jadi anak ni jangan terlampau rajin sangat. Kadang ziarah kubur, bersihkan kubur mak bapak, disuci habis bersih, cabut habis pokok-pokok. Ada fungsi dia. Fungsi dia adalah untuk meringankan azab kubur. Baik, apakah dosa yang telah dilakukan oleh dua orang tadi sehingga kan diazab di dalam kubur? Nabi tahu, Allah tunjukkan kepada Nabi perkara gaib. Nabi kata yang pertama itu adalah Ya'ti bin Namimah. Dia ni suka bawa mulut. Bawa mulut ini dengan maksud mengumpat sana sini, cerita sana sini, benda yang tak pasti, benda yang tak betul, semua dia cerita habis. Itu yang pertama, menunjukkan namimah ni dosa besar. Yang kedua adalah disebabkan dengan kencing. Kencing di sini bukan kencing orang tu. Kencing orang tu menipu kan. Kencing memang kencing betul. Ini terutamanya lelaki.
terutamanya lelaki. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Aktsaru azabil qabri minal rijali minal baul. Kebanyakan azab kubur orang lelaki ni daripada kencing. Kenapa tidak ada istibrak? Bermaksud dia kencing, dia tak cuci betul. Kalau dia cuci pun, masa dia tengah solat pun kadang-kadang dia keluar dalam keadaan tidak selah. Maka dengan sebab itulah salah satu punca orang lelaki ni banyak azab kubur, banyak dikenakan azab kubur dengan sebab ni. Jadi ini dalil jelas menunjukkan apa? Bahawasanya azab kubur itu adalah sesuatu yang betul. Azab kubur adalah sesuatu yang benar. Jadi apa peranan orang hidup terhadap orang yang dah meninggal? Ini peranan kita ni, yang dah meninggal lah. Apa peranan orang yang hidup terhadap orang yang telah meninggal dunia? Yang pertama, dalam hadis baginda menyebutkan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyatin." Yang pertama adalah sedekah jariah. Sedekah jariah ni senang kita faham, wakaf. Konsep wakaf, amalan wakaf ni sangat besar. Kerana wakaf ini dipanggil dia mewakafkan sesuatu yang kekal, yang boleh dimanfaatkan oleh orang lain. Itu dipanggil konsep wakaf. Kalau dia bagi sesuatu yang habis, yang tidak bersifat kekal, itu tak panggil wakaf. Itu dipanggil sedekah ataupun hadiah. Wakaf tak semestinya sesuatu yang bersifat kita nampak Islamik. Sebab tu kalau wakaf ni, saya tidak bersetuju apabila orang hanya memahami wakaf ini adalah Al-Quran. Bahkan memang kita tak patut setuju pun. Kenapa saya kata begitu? Asal orang faham wakaf mesti Quran. Benda lain boleh wakaf tak? Kalau wakaf Quran, berlambat-lambat Quran dekat masjid, orang tak baca pun. Maksudnya tidak dimanfaatkan oleh orang lain, biar di situ. Malaysia ni, negara kita ni, kita bukan miskin Quran. Lama-lambat sampai terpaksa dilupuskan, terpaksa dibakar. Berapa ribu naskah dibakar satu hari. Kalau kita tahu berapa ribu naskah dibakar satu hari, banyak. Jadi kita tak perlukan mushaf, kita tak perlukan Quran. Quran dah banyak sangat dah. Tak perlukan Quran itu maksudnya kita nak wakaf, kita kena cari alternatif yang lain. Banyak lagi cara wakaf. Contoh, kalau saya wakafkan Quran 20 tahun, duduk kat situ je, tak ada seorang sentuh. Berbanding saya wakafkan selipar tandas yang saya beli RM RM2, saya letak dekat tandas, hari-hari orang pakai. Hari-hari orang pakai. Itu lebih manfaat lagi. Walaupun nampak macam biasa saja. Jadi kita kena faham, itu konsep wakaf yang disebut sebagai sedekahun jariah. Yang mana jariah ini maksudnya mengalir, pahala dia sentiasa mengalir, sentiasa dapat selagi mana orang masih menggunakan dia. Yang kedua adalah ilmu yang memberi manfaat. Yang ni kalau kita mungkin tak pandai nak mengajar orang, tapi mungkin kita boleh buat yang satu. Ini 3 pilihan ni. Yang kedua, ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Jadi ini dipanggil apa? Aset. Bila kita dah meninggal, orang lain tak boleh tolong lah. Orang lain tak boleh tolong solat untuk kita, orang lain tak boleh tolong puasa untuk kita, orang lain tak boleh buat amalan untuk kita sebab kita dah mati. Tapi yang 3 benda ini dipanggil adalah bekalan sampai kiamat. Baik, itu adalah bekalan yang si mati pernah lakukan ketika hidup. Peranan orang yang hidup pula adalah mendoakan orang yang telah meninggal. Bukan hanya pergi kubur. Kita faham mungkin nak doa ni kena pergi kubur. Baik, menziarahi kubur tidak terkait dengan waktu. Menziarahi kubur tidak terkait dengan masa. Bukan semestinya Aidilfitri baru nak pergi kubur. Tapi dah jadi satu budaya. Dia tak salah.
tak salah untuk menziarahi kubur pada 1 Syawal, tak menjadi masalah. Yang menjadi masalah apabila kita memestikan, memestikan, mewajibkan kena pergi kubur ni, pagi raya mesti kena pergi kubur. Itu jadi satu kesalahan, sebab mewajibkan perkara yang tidak wajib. Jadi sebab tu Nabi kata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innahu tuzakkirul maut. Dulu aku melarang kamu menziarahi kubur, sekarang ziarah. Nabi kata sekarang ziarahlah kubur kerana dia boleh mengingatkan kamu kepada kematian. Tapi kita mungkin dibuat cerita daripada dulu sampai sekarang ni, bila sebut kubur ni tempat yang takut. Betul? Bila sebut kubur ni kita dah bayang mula-pelik. Cerita yang dibuat daripada dulu lagi sampai sekarang. Bila lalu di perkuburan, dia asal lain. Terutamanya di kampung-kampung kan. Kita dah dibuat cerita kubur ni adalah tempat yang menakutkan. Sedangkan Nabi kita pergilah, tak ada masalah, kerana dia boleh mengingatkan kematian. Jadi peranan orang hidup adalah berdoa. Berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia, hantarkan. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat. Banyak benda yang kita boleh buat. Seorang wanita, dia kata, wahai Rasulullah, ibu saya meninggal. Sebelumnya ibu saya ni pernah berazam untuk menunaikan haji. Jadi boleh tak saya buat haji untuk ibu saya? Ibu saya nazar. Lalu kata Nabi, hutang dengan Allah ni kena tunaikan. Nazar ni dianggap sebagai hutang. Fadainullah ahaqqu an tuqda. Hutang dengan Allah Subhanahu wa taala selebih layak untuk kamu lunaskan. Jadi apa yang peranan orang hidup ni buat, settlekan hutang-hutang dulu. Itu yang pertama. Yang pertama adalah tunaikan, selesaikan hutang, sama ada hutang itu dengan Allah ataupun hutang dengan manusia. Tapi kalau dosa dengan Allah Subhanahu wa taala ni senang, ya. Taubat selesai masalah. Tapi kalau kesalahan dengan orang ni masalah besar. Kalau selesaikan dia punya hutang dengan Allah, dia boleh taubat, dia boleh buat apa. Tapi bila bersangkut paut dengan orang ni yang masalah. Kita tak tahu orang tu maafkan kita ataupun tak, setuju dengan kita ke, marah dengan kita ke. Baik, itu adalah hadis berkenaan dengan apa yang dibacakan oleh Nabi SAW, apa yang dianjurkan Nabi SAW, bacaan tersebut iaitu Bismillah wa ala millati Rasulillah. Kemudian daripada Uthman radhiyallahu taala anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi faqala astaghfiru li akhikum wasalu lahu at-tasbit fa innahu al-ana yus'al. Ini bukti jelas menunjukkan bahawasanya adanya soal mungkar nakir, adanya soal dalam kubur. Uthman bin Affan mengatakan Rasulullah apabila selesai daripada mengebumikan jenazah, Nabi duduk di kubur dulu. Nabi tidak berganjak, duduk di situ dulu. Kemudian baginda kata istaghfiru li akhikum, minta ampun bagi pihak jenazah. Minta ampun. Kita dalam sembahyang pun kita baca dah, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bahkan kita disunatkan untuk berkata yang baik-baik saja. Dia buat jenazah ni, memang ada anjuran kita menghormati jenazah. Sehingga kan kalau ada jenazah masuk, kita disunatkan untuk bangun menghormati jenazah. Bahkan dalam hadis Bukhari disebutkan apa? Nabi apabila baginda duduk, tiba-tiba ada jenazah Yahudi lalu, Nabi bangun. Bangun itu bukan sampai tahap beri penghormatan, tolong doa dekat dia, bukan. Sesama manusia menghormati, itu ya. Tapi dia Yahudi. Taklah sampai mendoakan supaya dia ni
selamat dalam kubur. Tak. Itu benda tu tak boleh. Jadi sikap kita selaku mukmin ada batas dia. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Setakat beri penghormatan, okey. Tapi nak lebih daripada tu sehingga tahap kita mendoakan semoga dia selamat, semoga tenang di alam sana, itu tak boleh. Itu dia panggil kita ada batas dia. Setakat nak berbuat baik dengan orang bukan Islam, tak ada masalah. Sebab dalam hadis pun, dalam ayat pun Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Tidak ada kesalahan untuk kita buat baik dengan orang bukan Islam. Tidak ada kesalahan untuk kita melakukan kebaikan dengan orang bukan Islam, selama mana mereka tidak bermusuh dengan kita sebab kita Islam. Tapi kalau mereka bermusuh dengan sebab kita Muslim, maka itu tidak ada lagi kebaikan yang perlu kita buat. Baik. Nabi kata istaghfiru li akhikum, minta ampun untuk orang tu, saudara kamu yang berada dalam kubur. Wasalu lahu tasbih, dan minta supaya dia ditetapkan pendirian, supaya tidak gentar dalam kubur. Fa innahu al-an yus'al, kerana dia sedang disoal sekarang. Hadis ni menunjukkan apa? Istinbat cara kita nak faham. Hadis ni menunjukkan sunat bagi sesiapa yang mengiringi jenazah. Tapi jenazah ni kita tak iring lah. Bawa masuk dalam van dia, van jenazah. Jenazah, Nabi SAW menyebutkan fadilat, kelebihan mengikuti daripada awal sampai habis. Daripada awal, daripada bermula solat jenazah. Bila ada solat jenazah, masuk, join. Jangan buat hal sendiri. Sebab Nabi kata siapa yang solat jenazah falahu qirat. Sahabat tak faham apa dia qirat ni. Siapa yang solat jenazah, pahala dia sebesar Bukit Uhud. Besar tu. Bukit Uhud besar tu. Besar Bukit Uhud. Siapa yang mengikuti jenazah sehingga dia dikebumikan, falahu qiratan, dia dapat dua kali ganda Bukit Uhud. Itu dipanggil fadilat, ganjaran ataupun pahala yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang menyaksikan daripada awal sampailah habis. Baik, daripada bermulanya dimasukkan dalam kubur sampai habis, dan sampai habis mayat dalam kubur tu dengar. Ini benda yang kita kena yakin. Mayat dalam kubur tu dengar. Kalau tak, ni Nabi suruh kita buat benda sia-sia, kan? Nabi suruh kita buat benda sia-sia lah, kita doa kat dia. Mayat dalam kubur mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang hidup. Kita yang tak boleh dengar. La tusmi'ul mauta, kita tak boleh dengar orang mati. Orang mati boleh dengar kita. Sebab tu dalam hadis yang lain menyebutkan bila kita langkah saja balik, malaikat datang. Dalam hadis juga menyebutkan bila seorang itu mati, dia bawa 3 benda. Dia bawa harta dia, dia bawa ahli keluarga dia, dia bawa amal dia. Fayarji'ul isnan, 2 akan patah balik. Harta dia dan juga ahli keluarga dia. Wa yabqa ma'ahu wahidun, yang kekal dengan dia satu saja, iaitu amal dia. Yang lain balik. Anak isteri pun sedih-sedih pun takkan nak tidur kat kubur. Tak, akan balik juga. Yang bersama dengan dia adalah amal dia, baik ataupun buruk. Itu dipanggil bekal. Bila kita sebut tentang mati ni, dia bawa bekal. Bekal itu yang menyelamatkan kita. Walaupun kita tidak mempunyai anak yang soleh. Soleh ni jangan kita faham soleh ni mesti anak tu orang yang belajar agama, anak hafal Quran baru nak soleh. Bukan. Anak soleh ni anak yang baik. Kita mungkin terpengaruh dengan istilah ya. Istilah ni memainkan peranan memberi kesan kepada kita. Bila kita sebut anak soleh, mungkin kita akan terbayang anak ni orang yang berpelajaran, pendidikan, latar belakang mengaji, belajar agama.
Tapi bila kita sebut anak yang baik, kita tak bayang begitu. Contoh senang macam khinzir dengan babi lah. Kenapa bila kita sebut khinzir nampak macam lembut sikit, bila sebut babi nampak macam kasar? Walhal benda yang sama. Kenapa bila kita sebut soleh, maka dia ingat orang ni lebih Islamik. Tapi kenapa bila kita sebut baik, kita tak terbayang benda tu? Jadi terjemahan dia anak yang baik, yang sentiasa mendoakan untuk mak bapak dia. Bukan hanya di kubur, tetapi di mana saja dia berada, doa sampai. Doa tetap sampai. Baik, yang terakhir. Baik, yang terakhir kata Nabi SAW dalam hadis daripada Sulaiman bin Buraidah an Abihi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum idza kharaju ila al-maqabir. Nabi ajar bila kita nak pergi ke tanah perkuburan, assalamu ala ahli ad-diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu bikum lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah. Ini doa bila kita masuk ke tanah perkuburan. Kita beri salam, assalamu ala ahli diyar minal mu'minin, salam sejahtera kepada orang mukmin yang duduk di negeri abadi, dan orang muslimin. Wa inna insya'allah bikum lalahiqun, kami juga akan menyertai kamu juga suatu hari nanti. Bila? Wallahu a'lam. Itu adalah rahsia daripada Allah Subhanahu. Ini menunjukkan apa? Mayat dengar tak? Kalau tak, ni Nabi ajar kita buat benda sia-sia. Hadis Muslim ni. Ini hadis Sahih Muslim. Kita bagi salam dekat orang mati dengar lah. Dengar, kita yang tak dengar. Baik, kalau kita dengar orang mati, penuh lah masjid malam ni rasa. Ataupun orang semua pakat pergi ke Mekah lah. Duduk sana bertobat sana, nak mati ke sana lah. Kalau kita mendengar orang mati. Tapi hikmah dia, Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kita dengar supaya kita ni beramal tanpa menunggu. Kalau kita tahu kita nak mati bila, senang. Tapi ni kita tak tahu bilakah masa dia, maka Allah nak tengok kita ni beramal ataupun tidak. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. InsyaAllah kita sambung bulan depan insyaAllah. Wallahu Subhanahu Wa Taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.